A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Saudara pengurusi majlis, Ustaz Maaz selaku sahabat saya, ahli jangkuasa bagi Masjid At-Taqwa yang mengundang saya ke sini pada malam ini, tidak dilupakan yang paling teristimewa, yang paling special dalam hidup saya, iaitu peminat-peminat saya. Di TV9 pagi-pagi kita berancangan baca ayat-ayat, doa-doa saya bagi, letak tangan kat dada, itu di alam maya. Hari ini saya datang depan anda nak berkenal-kenalan dengan anda, nak dekatkan lagi ilmu yang anda duk cari, iaitu ilmu perubatan Islam. Dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi peluang dan ruang untuk kita. Saya baca dalam satu kitab, manusia itu perlu bersyukur kepada Allah, bukan perlu, wajib bersyukur kepada Allah dengan 3 perkara utama. Nak catat boleh dah ni, ilmu dah ni. Yang pertama, manusia perlu bersyukur kerana daripada tiada kepada ada. Pada asalnya manusia kita ni tak ada, tapi Tuhan takdirkan kita ni ada. Alhamdulillah. Satu step. Step yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita daripada tiada, dan Allah takdirkan pula kita menjadi manusia. 2. Nasib baik Tuhan tak buat kita cawan. Nasib baik Tuhan tak buat kita lembu. Nasib baik Tuhan tak buat kita burung arnab, tapi Tuhan buat kita manusia. 2. Yang ketiga, manusia wajib bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita daripada tiada, ada pula kita jadi manusia. Dan yang ketiga, Allah menjadikan kita Islam. Dahlah kita manusia, kita masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kata majoriti depan ustaz pada malam ni, tak ada seorang mari dakwah kita. Kita masuk Islam sebab ibu bapa kita Islam. Betul tak? Lahir dah azan kat telinga, lahir umur 6 tahun dah ajar Quran, dah ajar semayang. Jadi jadilah kita manusia yang beragama Islam, dan inilah sebesar-besar nikmat kepada manusia atas muka bumi ni. Ada berapa kesyukuran tadi? 3. Yang pertama, tak ada kepada ada. Ada pula kita jadi manusia, sebaik-baik kejadian. Daripada manusia pula kita jadi Islam, iman yang Tuhan campurkan dalam hati kita pada malam ini. Jadi tanda kesyukuran itu, dengan cara kita hadirkan diri ke masjid pada malam ini, itu tandanya kita bersyukur. Kalaulah semua warga beduk tak? Beduk ni mari, saya rasa tak muat masjid pada malam ni. Tapi satu kepala bagi saya mewakili 50 orang. 50 orang, sebab ramai. Tapi Tuhan tak jemput mereka mari, mereka tak mari. Kita nu daripada Gelang mari. Kita daripada Jurong mari.
Jadi nak cerita pada kita tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita sekarang ini duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni kata Rasulullah adalah taman-taman syurga. Syabas dan tahniah. Kerana anda mengabdikan diri anda kepada Allah dengan cara mari dalam majlis ilmu ni, nak ayat sepatah selidah untuk kita hidup dengan ayat Quran, hidup yang penuh keberkatan. Orang yang hidupnya dibasahi bibirnya dengan doa. Nak mari masjid, baca doa. Duduk atas masjid, jangan ceritalah, sentiasa berdoa. Balik masjid, kita berdoa. Masuk dalam majlis ilmu, kita berdoa. Lepas ni majlis makan, kita baca doa. Maka hidup manusia ni berkat. Walaupun duit tak ada dalam beg, ada $100 Singapura, tapi kita rasa macam ada 100,000. Cukup. Betul tak? Jadi kesyukuran ini kita kena zahirkan. Ulama membahagikan kesyukuran ini kepada 3. Ulama bahagikan kesyukuran ini kepada 3. Yang pertama, syukur dengan lisan. Apa itu syukur dengan lisan? Sentiasa menyebut Alhamdulillah. Berjanji dengan orang sebut insya-Allah. Mulai hidup anda dengan bismillah. Pagi-pagi bangun bismillah, nak tidur malam Alhamdulillah. Itu dengan lisan. Syukur juga perlu dizahirkan dengan anggota. Perbuatan lagu mana syukur? Mari masjid, cakap benda baik, itu semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan hati kita. Nak jadi manusia yang bersyukur ni bukan mudah. Susah. Nak mari dalam majlis ilmu ni bukan mudah. Susah. Ramai mana yang tak hadir malam ni. Jumpa yang baru nak hadir, tengok TV rancangan. Oh, sedap, tak payah pergi. Betul tak? Baru je nak bangun, suami pegang dah, jangan pergi malam ni. Duduk balik atas sofa. Jadi kita hak terlepas mari ni, Alhamdulillah. Tak ada halangan yang menghalang kita mari. Jadi apabila kita masuk dalam majlis ilmu ni, kata ulama, siapa baca doa ni cepat masuk ilmu. Doa yang Nabi Adam ucap kepada Allah setelah mengajarkan Adam itu akan nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama itu pada Nabi Adam. Maka Nabi Adam ucap syukur pada Allah dengan baca doa ni. Dan kata ulama, siapa baca doa ni, dia duduk dalam majlis ilmu, ilmu cepat masuk, tidak mengantuk. Dan orang yang mengantuk masa saya ceramah, confirm orang ni ada saka. Lepas ni kita cek lah. Nak dah doa tu? Nak ke tak nak doa? Letak tangan kat dada, ikut saya baca. Baca biar bergema Masjid At-Taqwa ni, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku,
Mudah-mudahan dengan membaca doa ni, ilmu mudah masuk dalam diriku, ya Allah, dan lambat lupa. Okey, lepas tangan. Ya, niat betul-betul. Sebab depan saya ni saya tengok geng-geng monopoh belakang dah. Tak? Dan apabila semakin tua, maka kita semakin lemah. Lutut pun makin lengah. Nak berdiri lama pun tak boleh. Mata makin kabur. Telinga makin tuli. Ingatan makin lemah. Nafas makin pendek. Betul tak? Jadi biarlah kita masa tua kita nak kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang paling beruntung hidup atas muka dunia ni adalah orang yang masa tuanya dekat dengan Allah. Biarpun masa muda dia jahat, masa muda dia pelacur, masa muda dia peragut, tapi mari hari tua dia mari ke rumah Allah, dia mari dalam majlis ilmu, dia jadi baik, orang ni sebaik-baik manusia. Dan celakalah hidup seseorang itu sekiranya dia makin tua, dia jadi makin jahat. Masa mudanya hebat ustazah, masa mudanya sembahyang Jumaat guru Quran, tapi mari hari tua jauh dengan masjid, tak nak dah mari masjid. Dan berapa ramai hari ni kita jumpa masa mudanya hebat, masa mudanya guru Quran, masa mudanya ustazah, mari hari tua sembahyang pun tak nak, baca Quran pun tak nak. Kita tak nak lagu tu. Anak cucu pun makin jauh dengan kita. Kita nak makin tua, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama juga, siapa baca doa yang kita nak baca lepas ni, makin tua dia jadi makin baik. Dan kalau dia nak mati pun, dia boleh mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak tak mati boleh mengucap? Beruntung orang tu, kata Rasulullah, siapa mati dia akhir dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya dia akan masuk syurga. Walaupun mujahat lagu mana pun, kalau mu mati boleh mengucap, kamu akan masuk syurga. Akhirnya dia masuk neraka, basuh dosa-dosa dulu, akhirnya dia duduk dalam syurga. Maka doa inilah yang kita nak baca pada malam ni. Tangan kanan dada kiri sekali lagi. Nak beri doa banyak-banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tamatlah hidup kami dengan sebaik-baik penamatan. Jangan Engkau sudahi hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat kesudahan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina. Ya Allah, bisu'il khatimah. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, tamatlah hidupku dengan sebaik-baik penamatan, dan akhirilah hidupku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niat betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Kan? InsyaAllah amal doa ni dalam kehidupan kita. Semua kita nak mati. Tak nak mati ustaz, mu kena mati. Bila nak mati?
Semua dalam beg yang anda bawa tu dah ada angka giliran mati. Cuma tak nyala panggil lagi. Tunggu lah. Tak. Dan berapa ramai yang mari dalam majlis ilmu kita kat Masjid Taqwa, sembahyang tarawih sekali, majlis ilmu sekali tahun lepas, tahun ni tak ada dah pergi meninggalkan kita. Ada tak? Jemaah kita ada tak? Ada. Yang pastinya kita ni bila sebab orang yang sentiasa mengingati mati adalah itu manusia yang terbaik, kerana Rasulullah 70 kali sehari ingat mati. Kita ni berapa kali dah ingat mati? Sebab apa? Orang yang mengingati mati ni orang tu baik. Dia nak buat jahat, dia ingat mati. Dia nak tipu orang, dia ingat mati. Jadi dia tak jadi tipu orang, maka dia jadi orang yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, seronok tak sihat? Siapa rasa seronok sihat angkat tangan? Kalau tak angkat tangan balik sakit lagi. Siapa rasa sakit tak seronok? Sakit tak seronok. Dan saya nak tanya geng-geng Masjid At-Taqwa ni, sakit apa paling ramai? Sakit hati, sakit kaki, lagi? Sakit apa paling ramai? Nak bagi ubat ni, tak tanya rugi. Cimani. Siapa ada kecimani angkat tangan? Tinggi-tinggi. Siapa tak angkat tangan balik tinggi kecimani dia panggil. Darah tinggi. Gout. Alhamdulillah. Jantung. Jantung, tak ada? Siapa ada jantung kat tangan? Pandai. Jadi kehidupan kita ini seronok kalau tak ada sakit. Dunia ni kita yang punya kalau kita tak ada penyakit. Orang yang sakit hidup atas dunia tak seronok. Orang yang kecil manis, Tuhan tarik nikmat apa pada anda? Tuhan tarik nikmat manis. Apa dia manis tu? Gula. Tuhan tarik dah nikmat gula dalam kehidupanmu. Orang lain minum air kedai kopi manis, pekat elok. Kita minum air tawar. Sebab apa? Tuhan tarik dah nikmat manis. Minum air tawar, sedap tak? Tak ada. Orang darah tinggi, Tuhan tarik nikmat apa? Masing-masing tu apa? Garam. Orang darah tinggi Tuhan tarik dah nikmat garam. Makan, masukkan tak bubuh garam, sedap tak? Mau pergi umrah, makan nasi arak, dia bagi dada ayam, 1 dada. Makan tak habis, buat apa? Tawar. Tak, pada ayam tu sedap, tapi tak bubuh garam, tak boleh nak makan. Jadi, orang darah tinggi Tuhan tarik nikmat garam dah. Dan orang yang sakit jantung, gout, Tuhan tarik nikmat apa? Kolesterol, minyak, seafood, tak boleh nak makan dah. Tak boleh nak makan dah. Jadi, kita nak hidup atas muka dunia ni dengan sihat. Kalau nak tak sihat, tak payah. Lepas ni buat air teh 1 gelas, mu bubuh 3 senduk gula. Ni resipi. Mu amal 3 hari, cek macam mana. Boleh macam mana. Kalau rasa nak darah tinggi, buat sup ke apa ke, bubuh 1 pek plastik tu garam. Amal 3 hari, cek darah tinggi. Naik tak? Dan kalau nak barah paru-paru kotor, tak payah. Buat apa? Apa dia?
Merokok. Saya nak tanya, siapa merokok sini? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, baik-baik belaka. Orang perempuan, muslimat, merokok haram ke makruh? Jawab kuat-kuat, tak payah takutlah, haram ke makruh? Haram ke makruh? Haram sebab mu tak merokok. Laki haram ke makruh? Makruh, mu merokok. Dah. Dan lepas ni, siapa nak isap rokok, anak remaja dia baru nak merokok, suami dia merokok, tolong baca doa ni. Settle masalah. Kalau suami kita merokok, ambil lighter, nak nyalakan api, baca doa ni. Bang ikut saya baca doa ni, dia ikut. Settle masalah, tutup buku. Nak tak doa tu, saling, jangan tak saling. Ikut saya baca beramai-ramai, doa merokok, tulis tu. Nak ijazah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa mu tak tulis? Dah. Doa merokok tu. Oh, berik dia tulis ni. Saya kata tutup buku, settle masalah, cepat mati, habis cerita. Tak? Oh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita, kita hidup atas dunia ni kalau sihat seronok. Sebab kita manusia ini ada dua benda, dua unsur. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani ada makanan, rohani ada makanan. Apa dia makanan rohani? Makanan rohani tadi mari sembahyang maghrib berjemaah, sudah sembahyang maghrib berdoa, berselawat, sudah berselawat apa semua, sembahyang isyak, sudah sembahyang isyak ada majlis ilmu, mari duduk dalam majlis ilmu, tadah telinga, kita duduk tengah bagi makanan rohani sekarang. Dan rohani ni kalau dia kenyang, dia tidak sendawa, rohani ni kalau dia kenyang, dia akan rasa tenang. Tu kenyang lah tu. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tu imam dah umum saat ni, lepas kuliah ada jamuan. Itu makanan apa? Jasmani pun nak makan. Lepas ni, tadi kita dah makan sarapan pagi, sudah sarapan pagi, makan tengah hari, sudah makan tengah hari, mari ceramah masjid taqwa, lepas ni ada jamuan kita makan, dan apabila kenyang dia jadi macam mana? Sedawa, berhenti, kenyang dah. Kalau mau makan juga, cepat boleh penyakit. Makanan rohani, kenyang dia jadi apa? Tenang. Makanan jasmani, kenyang dia buat lagu mana? Sedawa. Dan jangan lupa bahawa jasmani ada penyakit, rohani pun ada penyakit. Apa dia penyakit jasmani? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Itu semua penyakit jasmani. Hospital banyak kat Singapura ni. Hospital Singapura ni bukan hospital main-main. Raja Malaysia sakit mari Singapura. Betul tak? Kecil manis 28, tak payah pergi hospital, dia bagi insulin, cucuk kok pusat. Sekali cucuk turun 5 dah. Aksiden tengah jalan, patah luka, tak payah dia berbesi jahit 2 minggu boleh masuk kedai kopi. Jantung kamu sumbat 3 injap, tak payah pergi IJN kau, pergi mana-mana di Singapura tu, ambil orat kaki, bubuh kat jantung, 2 minggu boleh mari masjid. Waktu ada ubat di hospital, yang kita takut adalah penyakit rohani yang tak ada ubat di hospital. Apa dia penyakit rohani? Hasad, dengki, marah, saka, sihir, santau. Anak-anak kita di rumah asyik duk pegang telefon, duk main WhatsApp, main Facebook. Tak ada ubat hospital tu. Anak-anak kita di rumah berjalan, tak pakai tudung sebagai contoh.
Ada ubat farmasi, telan 3 biji pakai purdah. Mu jumpa? Ada tak? Tak ada. Anak-anak suka lawan cakap, kita sepatah, dia 10 patah. Anak-anak kita cuti sekolah, sembahyang subuh lewat. Ada ubat ambil 3 biji telan sembahyang tahajud? Tak ada, sebab dia penyakit rohani. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubati penyakit jasmani dan rohani. Jadi malam ni saya ijazahkan ayat-ayat Quran yang boleh mengubati penyakit anda. Biar orang Singapura ni tahu rupa-rupanya Al-Quran tu ubat. Ramai orang tak tahu Al-Quran tu ubat. Dia ambil Al-Quran, dia rebuh Al-Quran dalam periuk, dia minum air. Kita tanya sebab apa Ustaz Tuhan bagi tahu Quran tu ubat? Maka hukum minum air Al-Quran haram. Al-Quran diturunkan bukan untuk minum. Al-Quran diturunkan untuk kita baca dapat pahala, untuk kita mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Ingat? Dan tuan-tuan dan puan-puan yang mari di sini pada malam ini adalah orang yang nak sihat dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Orang-orang yang datang pada malam ni adalah orang yang nak tenang dalam hidup dia. Dia pergi nak jumpa Allah dengan Allah meredai dia dan dia meredai Allah. Dia pergi nak jumpa Allah, dia nak mati boleh mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan, hebat kita kalau kita, jiwa kita tenang. Dan serabut kita, biarpun duit banyak, jangan ingat duit itu penyelesai masalah. Makin banyak duit, makin serabut. Betul tak? Makin pakar kereta besar, makin serabut. Makin pangkat tinggi, makin serabut. Biarlah kita tak ada duit, tak ada pangkat, tapi kita tenang. Ketenangan ni yang kita nak. Dan orang yang paling serabut atas muka dunia ni kerja apa? Kerja apa paling serabut? Jiwa tertekan. Cuba bagi tahu saya, kerja apa? Cikgu tak serabut. Dia bagi ilmu. Kerja apa? Komputer. Kerja apa paling serabut? Orang yang paling serabut adalah orang kerja bank. Kerja bank tak? Betul tak? Pasal apa serabut? Dia duk bilang duit berjuta-juta, tuan-tuan. Satu guni duit sampai dia bilang dengan mesin dengan tangan. Duit dalam poket dia RM10. Anak tak bayar yuran lagi sekolah. Tengok duit banyak, bukan duit aku. Tertekan. Betul tak? Yang kedua, kerja apa serabut? Kerja petani kat kampung serabut tak? Tak, tenang. Penoreh lagi tenang. Sambil menoreh dengar muzik. Muzik yang Tuhan buat, burung, cengkerik dalam hutan. Tu boleh menenangkan manusia tu. Muzik original tu. Dan kita kena ingat bahawa hidup atas dunia ni kalau tak serabut, tenang, seronok. Dan kerja apa pun memang ada masalah, memang serabut. Maka tenangkan jiwa anda dengan ayat ini. Nak ketenangan ni, ayat yang saya nak baca beramai-ramai ni. Boleh salin tulis, tak tangan kat dada, kita baca beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah itu jiwamu
akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, campurkanlah ketenangan dalam kehidupanku, ya Allah, dengan keberkatan ayat ini. Niat betul-betul, insya-Allah lepas ni kita tenang. Orang yang serabut hidup atas dunia ni, orang ni banyak penyakit. Banyak penyakit. Kalau dia pressure, penyakit apa akan dapat? Darah tinggi dan jantung. Kalau dia tak boleh tertekan. Jadi kita hidup atas dunia ni, kita tak nak penyakit. Biar penyakit pergi jauh-jauh daripada kita, biar kesihatan mari dekat-dekat dengan kita. Hak ni baru seronok hidup ni. Hak ni baru seronok hidup. Dan geng-geng kita malam ni sakit apa paling ramai? Saya tengok kat depan saya ni. Selain pada darah tinggi keciman ni. Sakit lutut. Tengok tu duduk aku nampak. No. Nu sakit lutut belakang nu siap mengurut lagi nu. Betul tak? Sebab orang suka mari masjid ni, dia boleh satu penyakit, sakit lutut. Cuba pergi karaoke umur 70, duduk dancing lagi. Tapi mari masjid sakit dah lutut. Betul tak? Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu ayat yang cukup bermakna. Satu ayat yang cukup bermakna. Kata ulama, siapa baca ayat ni, dia ada penyakit, penyakit akan muntah. Dia tak ada penyakit, akan jadi antibiotik. Saya alhamdulillah tak ada penyakit. Walaupun umur saya dah nak mencecah.